Kerana mulai hari ini, mengikut pengumuman daripada Menteri Pertahanan Datuk Seri Sabri, mulai hari ini 8 Februari, maka bermulalah Seksyen 14 Akta 342. Seksyen 14 Akta 342. Jika sesiapa melakukan kesalahan, boleh membawa hukuman penjara 2 atau 5 tahun jika tak patuhi SOP COVID-19. Dah tak ada dah sama-sama lagi. Jadi saudara berhati-hati saudara. Kalau saudara nak keluar, jangan keluar waktu malam begini. Jadi kalau waktu malam duduk di rumah sajalah. Patuhi SOP sebab kali ini tak ada nampak gayanya, tak ada tolerance. Cuma saya bertanya, timbul persoalan di hati saya. Kalau rakyat biasa kena saman. Rakyat biasa nanti akan dibawa ke balai polis, direman selama 48 jam sebelum datang hakim magistrate untuk menjatuhkan hukuman. Kalau saudara ini pencen, pemegang pencen saudara mungkin jadi boleh hilang kalau dendanya lebih RM2,000. Kalau saudara adalah penjawat awam, maka saudara akan kehilangan pekerjaan. Itu mengikut di bawah Akta Saraan. Berhati-hati saudara. Itu rakyat biasa. Tapi hairannya bagaimana pula jika ia melibatkan menteri? Menteri, wakil rakyat, pemimpin, ataupun orang-orang ternama. Jadi saya melihat keadaan begini, jika itu berlaku, sudah wujud antara dua darjat. Antara rakyat, marhaen dan pemimpin. Sedangkan negara kita mengamalkan sistem rule of law. Kita mengamalkan sistem equal rights. Itu prinsip rule of law. Bukan rule of the jungle. Dalam rule of law, no one is above the law. Tidak ada sesiapa mengatasi undang-undang. Sepatutnya pihak polis, kalau tengok tak kira lah kau menteri ke tak menteri, kalau melanggar SOP yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, maka dia perlu ditangkap dan diadili. Jangan satu pihak. Jangan ada dua darjat antara pihak menteri. Cuba lihat, saya tengok tadi. Saya melihat gambar Azmin Ali hadir dalam dewan. Kita ni kalau nak buat kenduri kahwin memang kena tangkap. Nak buat bacaan dan nak buat tahlil kat rumah pun kalau polis datang kena tangkap, melanggar SOP. Tapi kalau menteri macam Azmin Ali boleh mengadakan majlis, menyerahkan limau lah untuk pengundi-pengundi warga Cina. Kita bukan rasis. Bukan kita marah dia nak bagilah satu tan pun bagilah. Nak bagi satu lori pun kau bagilah. Kita tak ambil kisah pun. Tetapi kamu sudah melanggar SOP. Saya nak tunggu adakah warga Cinta Damai ini membuat aduan ke balai polis, minta supaya dia ditangkap kerana dia sudah melanggar SOP. Supaya kita tak mahu ada dua derajat antara rakyat dengan menteri. Begitu juga kita tengok macam semalam saya katakan gambar tular dalam media sosial. Tan Sri Anwar Musa boleh minum, sedangkan tak boleh. Begitu juga menteri sendiri Datuk Ismail Sabri, dia pergi ke Johor apa ke? Boleh makan ramai-ramai pula. Ada menteri-menteri juga yang melakukan benda begitu. Jadi kalau benda begini, kalau kita tengok benda itu keluar dalam media sosial, ambil gambar tu, pergi ke balai polis, saya rasa elok kita buat aduan. Mereka ini wajar dipasung. Ni saya pandang tak sama rata. Ni saya tak kisah soal pandang sama tak sama rata, kita tak peduli. Kalau kamu melakukan sesuatu, no one is above the law. Everyone have the equal rights. Itu prinsip undang-undang. Semua orang sama. Jadi kalau mereka melakukan kesilapan, wajar dibawa ke muka pengadilan. Jangan ada standard, double standard, dua derajat, tak boleh. Jadi kalau saudara ada eloklah buat laporan polis. Dan pihak polis tak boleh lah saudara Nas Johorian, law of the jungle. Mereka mengamalkan begitu. Rakyat tak boleh ni, nak boleh ini, nak kahwin pun tak boleh. Macam saya kata semalam, dilangkaui, tangkap. Hanya nak bergambar, kenang-kenangan musim bulan madu. Jadi menteri boleh. Kalau ini berlaku, juga artinya apa nak jadi negara kita ni? Kemudian ada pula pengumuman yang flip-flop. Sekejap kata bahawa kalau perayaan Tahun Baru Cina, saya bukan rasis, saya tidak. Jadi dia kata tak boleh.
Tak bolehlah nak melawat keluarga apa semua. Tapi bila ada pula bangkangan daripada parti politik, tiba-tiba boleh pula 15 orang. Dan yang saya paling hairan, macam saya kata semalam, iaitu pub dan kelab malam. Pub, kelab malam boleh buka sampai pukul 10 malam. Jadi saya nak tanya pula pimpinan dalam PAS, Datuk Taqiyuddin, Susah Agung PAS, di mana anda apabila keputusan ini dibuat? Sepatutnya boleh protes. Bukan kita marah, tidak. Kita warga Cita Damai, kita warga harmonis. Cuma nak buat sesuatu undang-undang, sesuatu keputusan itu perlu dia kaji semua aspek. Jadi saya fikir, kata, pub buka sampai pukul 10 malam. Jadi kedai kupon 10 malam, kalau kita minum teh, tak boleh minum kat situ. Kena pakai teh tarik, ikat tepi. Teh ais, teh ais, ikat tepi. Jadi nampak gayanya, orang yang mengunjung pub tu, dia akan minta whisky 1, ikat tepi. Stout 1, ikat tepi. Brandy 1, ikat tepi. Begitu ke? Ini masalahnya bila dia buat satu keadaan dan kelab malam dibuka. Jadi kelab malam ni kalau dia kata sampai pukul 10 malam, maka tuan punya pemilik kelab malam dia akan buka daripada siang lah, daripada petang. Jadi artinya bukan lagi kelab malam lah. Jadilah kelab siang dan malam. Apa nak jadi negara kita? Kamu buka pub, kamu buka kelab malam, masjid kamu tak buka. Masjid kamu sekat. Sedangkan semalam saya dah bagi tahu, berkali-kali saya kata bahawa ini tempat kita mengadu pada Allah SWT. Bila kita sujud tu, waktu kita bercakap dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah wabak ini segera. Selamatkanlah kaum muslimin, selamatkanlah diriku dan keluargaku daripada wabak berbahaya ini. Kalau kita boleh dapat bersemayam jemaah, bertambah-tambah lagi lah. Saya bukan pakar agama. Tidak. Tetapi saya ingin menzahirkan, kalau mereka boleh buka pub, boleh buka kelab malam, masjid pula disekat-sekat, apa hal kamu ni? Orang Perak kata, Mikema ni buat apa benda ni? Betul ke anda ni mentadbir negara? Itu saya katakan kadang-kadang Menteri Cahaya. Malahan, saya semalam saya baca, saya simpan lagi ni, saya nak cakap, iaitu kenyataan daripada saya ingin memetik kenyataan pihak polis Bukit Aman pun mengakui jadi anggotanya ada yang keliru dengan prosedur operasi standard SOP, perintah kawalan pergerakan, yang menyebabkan ada yang tersalah kena kompang. Ini semalam Mingguan Malaysia menyiarkan kenyataan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNK Bukit Aman, Datuk Abdul Rahim Jaafar. Dia berkata pihaknya sedang memperbaiki perkara ini dari masa ke semasa. Kalau polis pun dah keliru, ini boleh, ini tak boleh, ini kena compound, ini tak kena compound, yang ini dah tulis RM1,000. Jadi ini satu penginayaan pada rakyat. Anda dalam keadaan rakyat yang susah sekarang ni, anda mewujudkan satu undang-undang, satu peraturan yang mencekik kehidupan rakyat. Tak boleh nanti masuk penjara. Banyak penjara nak simpan. Sedangkan pihak penjara pun sekarang ni tercari-cari nak menggunakan kem-kem khidmat negara untuk menyimpan mana-mana banduan yang agak ringan untuk tempatkan sana. Muat ke penjara nanti? Kalau tangkap di Kedah ada dapat 300 orang, tangkap di Perak, tangkap di Pulau Pinang, tangkap masuk penjara sebab hukuman begitu. Sedangkan sebab itu saya katakan apabila parlimen tidak diwujudkan, bila peraturan ataupun apa-apa undang-undang yang diwujudkan, jadi tak ada check and balance. Tak ada pandangan kedua. Itu yang kita minta supaya parlimen diwujudkan, supaya dapat dibahaskan, dikaji semua aspek, maka jadikan ulasan. Nolela, PAS, PAP. Itu saya tak mau. Saya bukan mau, saya tidak terniat untuk memperkecilkan warga PAS. Tetapi pimpinan mereka ada dalam kerajaan. Apakah mereka tidak mau bersuara? Kenapa mereka berdiam diri? Ini kenyataannya. Datuk Abdul Rahim dia kata pihak berkuasa kini semakin memahami situasi. Pihak polis faham. Bukit Aman faham suasana sekarang ni. Tapi buatkanlah peraturan itu untuk mereka laksanakan dengan baik dan tuntas. Bukan flip-flop. Sekejap okey, sekejap tak okey. Sekarang ni Pak buka. 2-3 hari besok lepas hari Cina ni tutup balik. Akhirnya besok gelah berterabur tepi jalan, dia orang baling. Ini keadaan saya bukan main-main. Untuk kita mewujudkan satu undang-undang, perlu dikaji semua aspek.
Negara kita ni negara yang harmonis, ada kepelbagaian kaum. Saudara Junadi, saya tak sampai hati lah menembus sampai ke situ. Jadi bagi saya sekarang ni, saya melihat kecelaruan yang teramat. Dan di negara kita ini ada undang-undang yang bagaikan sistemnya ada 2 darjat. Kalau rakyat marahan, tangkap, fine. Tak cukup fine, masuk jail. Apa yang berlaku di Sabah lah. Sabah satu orang satu keluarga tu, dia keluar mana kawasannya. Dia naik bas, dia naik van 8 orang. SOP tak membenarkan. Dia mana tahu? Sebab dia duduk kat Rumah Panjang, duduk kat kampung yang mana ada internet, tak sampai. Tiba-tiba bila ada Sekretariat Jalan Raya, tangkap. Takkan mereka ni semua yang tak tahu ni nak dia bawa dia undang-undang ni, kalau you tak tahu, you boleh bertanya kenapa saya ditangkap. Dia bawa akta berapa? Saya ada hak tu kontes. Ini keadaan sebenar-benarnya. Jangan main-main dengan undang-undang. Jangan main-main dengan peraturan. Asyik seronok kamu saja. Lepas satu pengumuman kau buat. Sebab itu saya katakan peringkat awal dulu. Waktu kita mula-mula mengadakan kawalan pergerakan PKP pertama tahun lalu. Rakyat semua faham sebab dijelaskan semua duduk rumah. Tapi hari ini, kalau mereka duduk rumah, untuk kali kedua dengan tak ada pekerjaan, they cannot brain anymore. Sebab makanan tak ada atas meja. Saudara Imran Khan